Korang nak tahu kad kredit apa yang paling bagus dekat Malaysia? Korang kena tengok video ni sampai habis. Hai, Assalamualaikum. Aku Amirul Afiq. Dalam video ni bukan aku nak promote untuk korang pakai kad kredit, sebab kerja aku bukan sebagai ejen kad kredit. Aku bukan banker. Aku kerja buat bangunan. Aku kerja biasa je. Aku pakai kad kredit ni sepenuh masa. Kat mana-mana tempat yang boleh pakai kad kredit, aku pakai kad kredit. Kebiasaannya aku pakai kad kredit ni untuk isi minyak motor, beli barang dapur, beli barang dekat Speedmart, beli barang kat Tesco, Giant. Kecuali tempat tu tak boleh pakai kad kredit, baru aku pakai cash. Aku pakai ni bukan untuk buat hutang lah. Aku pakai untuk gantikan cash. Pada korang yang belum subscribe lagi channel aku, tolonglah subscribe channel aku lah. Zaman sekarang bukan susah pun untuk pakai kad kredit. Janji dia punya requirement tu ngam dengan kita. Contohlah, annual income untuk pakai kad kredit tu 30,000 setahun, tapi gaji kita lebih 30,000 setahun. So kita dapat pakailah kad kredit tu. Sekarang bila kita jalan-jalan dekat mall, ada je ejen kad kredit promote kad kredit kat kita. Tapi korang kena hati-hatilah, korang kena study lah kad kredit tu. Lagi satu, macam kalau kita apply loan rumah ke, loan kereta ke, kalau loan tu lulus, kadang-kadang pihak bank dia bagi je kad kredit. So korang kena hati-hatilah, takut kad kredit yang korang pakai tu ada annual fee. Pakai sikit je untuk isi minyak je pun, tapi kena bayar annual fee. Dekat Malaysia ni ada macam-macam jenis kad kredit yang boleh korang pakai. Tapi korang kena tahulah tujuan apa korang pakai kad kredit, sebab apa korang pakai kad kredit. Tapi yang penting sekali, korang pakai kad kredit bukan untuk buat hutang. Contohlah, kalau korang selalu isi minyak Petron, korang boleh pakai kad kredit Public Bank Petron Visa Gold, sebab nanti korang boleh dapat cashback. Kalau korang selalu pakai minyak Petronas, korang boleh try kad kredit Maybank ni lah, sebab dia ada bagi cashback sebanyak 8%. Tapi dia punya minimum annual income RM60,000 setahun. Kalau korang suka berbelanja dekat Lazada, korang boleh pakai kad kredit Citibank ni. Okay, kalau korang suka berbelanja dekat Shopee, korang boleh pakai kad kredit Maybank Shopee. Sebab nanti bila korang pakai kad kredit, korang akan dapat extra reward lah, macam extra points. Korang kena tahulah jenis kad kredit yang korang kena pakai tu, korang kena study. Kalau korang nak pakai untuk isi minyak, kena pakai kad kredit ni. Kalau nak pakai untuk belanja dekat Lazada dengan Shopee, kena pakai kad kredit ni. Kalau korang selalu naik kapal terbang AirAsia, korang boleh pakai kad kredit ni. Kalau korang suka naik kapal terbang MAS, korang boleh apply CIMB Enrich Platinum Card. So kad kredit ni dia bergantung kepada cara penggunaan korang. Tapi kalau niat korang nak pakai kad kredit ni sebab nak berhutang, nak beli barang harga ribu-ribu tapi duit dalam akaun bank tak ada, baik korang tak payah pakai lah kad kredit ni. Nanti bertambah pula hutang. Bukan awet keliling pinggang, tapi hutang pula keliling pinggang. Buat masa sekarang ni, aku ada dua jenis kad kredit daripada dua bank yang berbeza. Tapi korang jangan ikut aku lah. Ada banyak-banyak kad kredit ni tak bagus. Tapi nak buat macam mana? So kad kredit yang aku pilih, aku akan pastikan dia tak ada annual fee, dia ada cashback, dia boleh kumpul point. Buat masa ni aku pakai Maybank to Gold Cards dengan Public Bank Quantum Credit Card. Kedua-duanya tiada annual fee. Okay, sekarang kita start dengan kad kredit Maybank aku dulu. Lepas ni baru aku cerita pasal kad kredit Public Bank Quantum. Okay, kad kredit Maybank to Gold Cards ni dia ada dua keping, satu Visa, satu Amex. Okay, yang Visa ni dia tak adalah power sangat. Sebab RM1 bersamaan 1 Trades Points. Lepas tu dia tak ada cashback. So Maybank to Gold Cards ni, kad yang paling power adalah Amex lah. Sebab RM1 bersamaan 5 Trades Point. Satu lagi, dia boleh kumpul cashback pada hujung minggu. So bila aku pakai kad kredit Maybank to Gold Card Amex ni, pada Isnin hingga Jumaat aku dapat kumpul Trade Point. Lagi satu, bila aku pakai pada hujung minggu, Sabtu dan Ahad, aku dapat kumpul cashback. Cashback ni dia akan bagi sebanyak 5%, tapi dia akan cap sehingga RM50, maksimum RM50 lah. Maknanya setiap hujung minggu aku kena berbelanja sebanyak RM1000 terkumpul lah dalam masa sebulan. Kalau aku nak dapat maksimum cashback sebanyak RM50 tu, aku kena berbelanja RM1000 terkumpul dalam masa sebulan. Dia macam ni lah. Sabtu, Ahad, minggu pertama aku berbelanja 200.5, Sabtu, Ahad, minggu kedua aku berbelanja lagi 200.5, minggu ketiga Sabtu, Ahad lagi 200.5. Last kali minggu keempat 200.5, cukuplah RM1,000 terkumpul. Apabila perbelanjaan korang sudah terkumpul sebanyak RM1,000, maka korang akan dapat maksimum cashback sebanyak RM50. So macam mana pula kalau minggu pertama korang dah berbelanja RM1,000, minggu kedua korang belanja 200.5, minggu tiga dan keempat pun 200.5. So berapa cashback korang? Cashback korang tetap RM50 max.
maksimum. Sebab dia bagi maksimum 50 je, tak lebih daripada 50. Ini adalah cash rebate atau cashback yang aku dapat sebanyak RM27.2. So aku tak dapat maksimum cashback sebanyak RM50 kerana perbelanjaan aku pada hujung minggu tak sampai pun RM1,000. So lagi satu, bila korang berbelanja hujung minggu, korang akan dapat cashback, tapi korang tak akan dapat Trades Point. Itu korang kena tahulah. Sebab benda ni dia bergantung kepada pihak Maybank lah, pihak bank. Dulu walaupun setiap hujung minggu ada cashback, dia ada bagi Trades Point. So mungkin dia dah rasa dia rugi, so hujung minggu tu dia buang Trades Point. Tak tahulah kenapa dia buang. So benda ni dia berubah-ubah. Dia tengok dia punya promosi, tengok dia punya mood. So happy ke tak happy? Pakai cash tak dapat apa pun. Bagi duit, cashback pun tak dapat, point tak dapat. Baik pakai kad kredit. Okay, tadi aku dah cerita lah pasal Trades Point. Aku boleh kumpul Trades Point dengan menggunakan Visa dengan Amex. RM1 bersamaan 1 Trades Point menggunakan kad kredit Visa. Lepas tu lagi satu, RM1 bersamaan 5 Trades Point menggunakan kad Amex. Mestilah point aku ada banyak kan. So point banyak-banyak ni aku redeem lah. Aku redeem pressure cooker, aku redeem air purifier, aku redeem kipas. Kalau korang tak percaya, korang boleh tengok video ni. Credit card, Maybank to Gold card bagi aku semuanya okey. Semuanya bagus lah. Tapi apa yang aku tak suka, bila aku reload atau top up e-wallet macam Touch 'n Go e-wallet, Boost, aku tak dapat apa-apa pun. Yelah, Maybank kan dah ada e-wallet sendiri. Takkanlah dia nak bagi cashback dengan Trades Points dekat dia punya competitor. Nanti tak adalah orang nak pakai dia punya e-wallet. So, sebab itulah aku apply credit card Public Bank Quantum Credit Card. Okey, kad kredit Public Bank Quantum ni dia ada bagi dua keping, satu Mastercard, satu Visa. So Mastercard ni untuk perbelanjaan online lah, macam Lazada, Shopee, apa-apalah yang online. Lagi satu Public Bank Quantum yang Mastercard ni untuk aku reload Touch 'n Go e-wallet, Boost, BigPay. So aku dapat cashback lah, tapi dia cap sampai RM30. Maknanya aku kena buat perbelanjaan online dengan Public Bank Quantum Mastercard ni sebanyak RM600, barulah dapat RM30 cashback. Ini adalah bank statement untuk Public Bank Quantum Mastercard. Boleh tengok dekat bawah tu aku dapat cashback sebanyak RM30. Maknanya aku ada buat pembelanjaan sebanyak 600 lah. Pada bahagian atas pula adalah banyak transaksi dekat BigPay. BigPay merupakan e-wallet. So, transaksi BigPay dikategorikan dalam transaksi online. Public Bank Quantum Visa Card pun dapat kumpul cashback juga. Tapi dia bukan untuk online. Dia untuk berbelanja dekat kaunter, dekat cashier. Tapi kena belanja macam Mastercard jugalah. Visa pun kena belanja RM600 baru dapat cashback RM30. Maksimum lah tu RM30. Tapi perbelanjaan tu tak boleh pakai PIN, kena pakai PayWave, contactless. Ini pula adalah transaksi bagi Public Bank Quantum Visa. Boleh tengok kat situ cashback aku tak tinggi, hanya dapat RM17.91 sebab perbelanjaan aku tak sampai pun 600. Kalau perbelanjaan aku 600, aku akan dapat cashback RM30. So maknanya perbelanjaan aku di bawah 600. Total cashback yang aku boleh dapat dengan Public Bank Quantum Credit Card ni adalah sebanyak RM60. Mastercard aku boleh dapat RM30 cashback dan Visa aku boleh dapat RM30 cashback. So total RM60 lah. Kalau Public Bank Quantum dengan Maybank to Gold Card aku combine, total cashback aku dapat RM110. Maknanya 50 dengan Maybank to Gold Card dan RM60 dengan Public Bank Quantum Card. Lagi satu, setiap kad kredit yang kita ada, contohlah sekeping kad kredit, kita akan kena charge RM25 untuk SST. Contoh Maybank to Gold Card aku ada 2 keping kan. So 25, 25, RM50. Lagi satu Public Bank Quantum ada 2 keping, RM25, RM25, RM50. Total 100 SST setahun. Tapi aku dah jimat RM25 sebab aku dah terminate Maybank to Gold Card Visa. Sebab Visa Maybank to Gold Card tu tak power sangat lah. Tapi sebenarnya mustahil aku nak dapat maksimum RM110 cashback tu. Sebab bukannya aku ada banyak duit pun. Kesimpulannya, pakai kad kredit lagi untung daripada pakai duit cash.